Okey. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hikmah Hakimi bin Badrul Hisham. Nombor matrik saya ialah B0920101062. Malam ini saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan tentang kajian kesukaran terhadap tata cara kelas secara atas talian kepada pelajar mahasiswa. Okay, next. Okay. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kedatangan virus baharu yang berasal daripada Wuhan, China. Virus tersebut adalah virus corona atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Virus tersebut telah dianggap serius oleh satu dunia apabila ia diisytiharkan sebagai pandemik global pada 11 Mac 2020. Malaysia juga tidak terkecuali menerima impak yang sama daripada COVID-19 apabila kes pertama telah dilaporkan iaitu seorang lelaki warga negara Malaysia mula mendapat gejala pada 29 Januari 2020. Coronavirus adalah virus yang boleh merebak melalui titisan air dari batuk atau bersin orang yang dijangkiti. Simptom dan tanda ini juga banyak berkaitan dengan gejala pernafasan. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil tindakan drastik dengan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mengikut peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Akta Polis 1967, Akta 344. Seluruh rakyat Malaysia perlu menjalani kehidupan normal baharu apabila terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Ianya bermula apabila pihak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada seluruh negara dan menyebabkan aktiviti harian rakyat berubah. Tetapi itu semua adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Banyak sektor di Malaysia yang terkesan akibat pandemik ini. Salah satunya ialah sektor pendidikan sama ada di peringkat tadika sekolah, universiti ataupun kelas-kelas pembelajaran yang lain. Satu kajian ringkas telah kami jalankan bagi mengenal pasti kesukaran terhadap tata cara kelas secara atas talian kepada pelajar mahasiswa. Daripada kajian tersebut, kami telah mendapati bahawa kehidupan pelajar terkesan daripada pelbagai aspek seperti perbelanjaan kewangan, pengurusan masa, kelengkapan gadget yang sesuai, pembelajaran yang tidak konsisten dan masalah kesihatan fizikal dan mental. Oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilaksanakan, pihak yang terlibat dalam sektor pendidikan telah mengambil inisiatif untuk sepenuhnya menggunakan teknologi dalam menjalankan aktiviti pembelajaran atas talian. Dengan pembelajaran atas talian ini, para pelajar akan lebih terlindung daripada dijangkiti virus corona. Pelajar tidak perlu keluar rumah dan bersemuka dengan orang ramai sekaligus dapat mengamalkan penjarakan sosial yang diarahkan oleh kerajaan. Tidak dinafikan pengajaran di atas talian juga memberikan banyak manfaat kepada pelajar dan rakyat dari berbagai aspek. Ini juga bertepatan dengan melestarikan perkembangan ke arah menuju menjadi sebuah negara yang maju. Oleh itu, pilihan untuk melakukan pembelajaran atas talian adalah pilihan yang terbaik demi kebaikan semua. Jadi, pelaksanaan norma baharu di kalangan tenaga pengajar juga di kalangan pelajar perlu dilaksanakan. Okey, daripada wartawan Astro Awani iaitu Muhammad Idham, tulisannya di atas platform talian Astro Awani terdapat pelbagai jenis platform digital yang boleh diaplikasikan di dalam sistem pembelajaran. Ini adalah termasuk penggunaan media sosial tersebut seperti YouTube, Instagram dan juga Facebook. Menurutnya, juga terdapat beberapa faktor yang boleh membantu mendorong keberkesanan sistem pembelajaran di atas talian. Di antaranya ialah fasiliti yang kondusif dapat membantu para pelajar untuk lebih fokus dalam pembelajaran mereka. Persekitaran yang sesuai untuk tujuan tersebut juga menyumbang kepada kejayaan pembelajaran selain mempunyai alat teknologi yang mampu beroperasi dengan baik untuk tujuan tersebut. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian memerlukan komitmen daripada pensyarah dan juga pelajar kerana mereka perlu saling berhubungan melalui platform yang digunakan sama ada ia segerak atau tidak segerak.
Contoh platform segerak yang sering digunakan dalam pembelajaran atas talian ialah pensyarah ialah Google Meet, Cisco Webex dan Zoom. Manakala platform tidak segerak pula seperti Google Classroom, email, WhatsApp dan juga Telegram. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian. Pembelajaran secara atas talian pada akhir-akhir ini memberikan impak yang memberangsangkan kepada pelajar. Cara pembelajaran ini dapat membantu untuk meningkatkan potensi pelajar secara optimal dan menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran lebih berkesan. Walaupun begitu, kita semua sedia maklum bahawa cara pembelajaran ini adalah tidak sempurna dan tidak memenuhi semua keperluan daripada pelbagai aspek. Banyak pihak, contohnya pelajar, pengajar dan ibu bapa akan terkesan secara langsung atau tidak langsung. Jadi, kami sebagai pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia, UiTM, telah membuat satu borang Google untuk diedarkan. Kami telah mengemukakan masalah dari segi kewangan, keperluan dan kesihatan. Kami juga telah berjaya mengumpulkan sebanyak 44 responden daripada pelajar-pelajar lelaki dan perempuan pelbagai bangsa dari pelbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia. Soal selidik ini dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah mahasiswa dalam pembelajaran secara atas talian. Pelajar yang menjawab soal selidik ini adalah terdiri daripada pelajar yang berumur sekitar 18 hingga 25 tahun. Ini bermaksud tidak kira baru atau lama, mereka tetap menghadapi masalah yang sama. Mereka juga adalah antara pelajar yang terkesan dan terlibat dalam pembelajaran atas talian ketika Perintah Kawalan Pergerakan 1 dan juga 2. Keluhan pelajar serta komentasi mereka direkodkan untuk tujuan penambahbaikan kajian. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, thank you, Ikmal. Okay, baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad bin Suhaimi. Jadi yang saya hormati Doktor dan juga saya ini sahabat-sahabat yang tentang hari ini. Jadi insyaAllah untuk tajuk saya iaitu penyataan masalah. Di mana untuk penyataan masalah ini kami para pengkaji ini melakukan kajian atas sebab keprihatinan untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelajar, di mana kami berminat untuk mengkaji kenapa masalah ini menjadi masalah utama dan juga supaya kami dapat memahami apa masalah tersebut. Jadi daripada hasil masalah ini tadi, serba sedikit dapat membantulah pihak-pihak tertentu, antaranya pihak hal ehwal pelajar. Jadi untuk kajian ini kami fokuskan kepada beberapa bahagian lah. Dalam bahagian yang pertama iaitu kami fokus kepada masalah kewangan yang dihadapi oleh para mahasiswa ni, tak kisahlah dari sudut macam mana. Kemudian yang kedua dari segi kemudahan untuk belajar secara talian, dan juga yang terakhir iaitu kesihatan dan mental dan fizikal. Kan? Mungkin ada yang isu-isu yang tidak sepatutnya lah dari segi kesihatan dan sebagainya. Baik, untuk objektif kajian, di mana kami fokus pada 3 tadi lah. So untuk yang pertama, kajian ni kita fokus pada masalah kewangan. Kita nak tahu dari segi kepentingan penggunaan duit ni tadi. Slide objektif kajian Vishnu. Mana kita nak tahu mahasiswa ni menggunakan kos yang tinggi atau tidak untuk belajar dekat talian. Mungkin dari segi penggunaan bil telefon, dari segi beli laptop, ada sama ada beli laptop baru ataupun second hand, dan juga keutamaan lah. Maksudnya diorang lebihkan duit untuk belajar ke ataupun untuk sara diri. Okay, kemudian yang seterusnya mengenal pasti ketahanan kemudahan. Dari segi kemudahan ni berbalik juga kepada kewangan, tapi dia ada penambahan di mana kat sini kami buat kajian nak tahu sama ada mereka menggunakan barang yang sedia ada ataupun mengeluarkan kos yang banyak untuk mencapai keselesaan belajar atas talian. Di mana tak kisahlah di kolej kediaman sendiri ataupun di rumah. Kan mungkin dekat rumah dah ada desktop dan sebagainya, tapi tak mencapai spek untuk belajar. Jadi mungkin dia keluarkan lagi duit dan sebagainya. Okay, seterusnya yang terakhir iaitu kami juga ingin mengenal pasti dari segi
kesihatan lah, kesihatan dari segi mental dan juga fizikal, macam mana ketika diorang belajar. Sama ada mental diorang belajar tu ada yang burn out ke, ada yang stres. Sebab apa, dapat laporan ataupun kita boleh lihat dekat dalam berita sendiri banyak isu-isu yang menyebabkan mahasiswa yang mati ataupun yang hampir bunuh diri dan sebagainya atas sebab ketidakbolehan untuk belajar di atas talian. Baik, jadi insyaAllah itu saja daripada saya. Saya serah kepada Syazlan. Okay. Oke, Assalamualaikum. Saya Syazlan kembali ingin membentangkan bahagian next metodologi, di mana metodologi adalah satu kaedah untuk menyoal bagaimana tiap-tiap satu objektif atau penyelidikan hendak dicapai, di mana metodologi juga merupakan satu pengumpulan maklumat serta data terbaharu. Seterusnya menerangkan cara pengkaji menguraikan kaedah kajian yang digunakan dengan melibatkan data yang dipilih, proses untuk mendapatkan data yang dilakukan sepanjang penghasilan kajian ini. Tujuannya ialah bagi membantu pengkaji memahami dengan lebih luas tentang pengaplikasian kaedah dengan menguraikan proses kajian yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu prosedur penyelidikan untuk menghasilkan data gambaran yang boleh diamati. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pengkaji mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPTA dalam pembelajaran atas talian secara terperinci, serta pengkaji juga menggunakan pendekatan induktif kerana kajian ini melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat berkaitan cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPTA, kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan, di mana proses pengumpulan maklumat dimulakan dengan menemu bual mahasiswa IPTA yang terlibat dengan pembelajaran atas talian akibat daripada penularan wabak COVID-19. Data yang diperoleh dari e-borang yang dijalankan seterusnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Latar belakang demografi, di mana kajian ini melibatkan 44 orang mahasiswa dan mahasiswi IPT dan IPTA yang mengalami cabaran-cabaran ketika menjalankan pembelajaran secara atas talian. Di mana kalau kita lihat dari segi jantina, lebih banyak tertumpu kepada lelaki, iaitu 70.5% berbanding dengan perempuan 29.5%. Dari segi bangsa pula, Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak, Bugis, bagi bangsa Cina sebanyak 20.5%, bagi India 6.8%, kaum Melayu 61.4%, Sabah Sarawak 8.9% dan Bugis 2.4%. Bagi kalangan umur pula, dalam lingkungan 18 sehingga 21 tahun, kami mendapati bahawa sebanyak 29.5% yang terlibat. Bagi 22 sehingga 30 tahun, kami juga mendapati 70.5% yang terlibat dalam cabaran-cabaran ini. Seterusnya saya serahkan kepada Cie. Terima kasih. Sama. Selamat sejahtera. Nama saya Cai Wong Jie. Saya akan menerangkan data yang kami kumpul melalui borang soal selidik yang mempunyai 20 soalan. Terdapat 44 orang responden mengisi borang soal selidik kami, iaitu kajian kesukaran terhadap tata cara kelas secara atas talian kepada pelajar mahasiswa. Kami telah mengumpulkan 3 identiti responden, iaitu jantina, bangsa, dan umur. Dalam dapatan kajian ini, seramai 70.5% responden lelaki dan 29.5% perempuan. Seramai 20.5% bangsa Cina
6.8% bangsa India. Paling tinggi seramai 61.4% responden ialah bangsa Melayu dan 11.3% bangsa lain-lain. Seramai 29.5% responden berumur dari 18 hingga 21 tahun, manakala 70.5% berumur dari 22 hingga 30 tahun. Borang soal selidek ada lagi 3 bahagian untuk mengumpulkan data dari aspek kewangan, keperluan dan kesihatan responden terhadap tajuk kami. Bahagian A adalah aspek kewangan. Soalan pertama adalah apakah jenis sambungan internet responden? Kebanyakan responden memilih Wi-Fi iaitu 45.5% dan hanya 2.3% responden memilih 5G. Perbelanjaan plan data bulangan paling tinggi seramai 54.5% responden memilih RM31 hingga RM60. Dalam tahap capaian internet, bilangan orang responden yang memuaskan dan tidak memuaskan tahap capaian internet adalah sama paling tinggi, iaitu 29.5%. Selain itu, bilangan orang responden yang sangat tidak memuaskan tahap capaian internet adalah paling rendah, iaitu 6.8%. Untuk soalan, adakah anda bertukar plan data yang lebih mahal untuk kelas dalam talian yang lebih lancar? Bilangan orang responden yang bertukar dan tidak bertukar plan data adalah sama. Adakah anda bertukar komputer yang lebih baik untuk kelas dalam talian yang lebih berkualiti? Terdapat 61.4% responden bertukar komputer yang lebih baik, manakala yang tidak bertukar hanya 38.6% responden sahaja. Untuk harga komputer yang responden guna untuk kelas dalam talian, paling ramai responden menggunakan komputer berharga RM3,000 ke atas, iaitu 43.2%. Seterusnya. Dalam soalan ini, kebanyakan responden ada membeli peralatan tambahan lain untuk kelas dalam talian yang lebih berkualiti, iaitu 75%. Bahagian B adalah aspek keperluan. Soalan pertama adalah tentang tahap kesukaran sebagai pelajar belajar di universiti semasa dalam talian. Paling ramai responden berasa sederhana, iaitu 75%. Manakala bilangan orang responden yang berasa sederhana dalam tahap kesukaran sebagai pelajar belajar di rumah semasa dalam talian juga adalah paling tinggi, iaitu 54.5%. Dalam soalan apakah kaedah paling berguna ketika belajar semasa PKP, separuh daripada responden merasakan bahawa kelas atas talian adalah kaedah yang paling berguna. Untuk masalah yang sering berlaku ketika belajar dalam talian di rumah, kebanyakan responden menghadapi masalah tidak mempunyai rangkaian internet yang baik, iaitu 39.5%. Terdapat 65.9% responden mempunyai masa yang cukup untuk mengulang kaji semula pelajaran yang sudah dipelajari semasa kelas secara talian, manakala 34.1% responden tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengulang kaji. Dalam soalan tentang perbandingan antara pembelajaran dalam talian dan bersemuka, kebanyakan responden bersetuju bahawa pembelajaran dalam talian adalah lebih baik daripada bersemuka, iaitu 56.8%. Akhirnya bahagian C adalah aspek kesihatan. Soalan pertama adalah tentang keselesaan mata. Bilangan orang responden yang berasa mata tidak selesa kerana menetap elektronik untuk masa yang lama semasa mengikut kelas dalam talian adalah lebih tinggi, iaitu 61.4%, berbanding dengan bilangan orang responden yang tidak merasa
mata tidak selesa iaitu 38,6%. Seterusnya, soalan tentang masalah mental. Kebanyakan responden yang tidak mengalami masalah mental kerana tidak dapat mengikuti perkembangan kelas dalam talian iaitu 56,8%. Soalan tentang sakit pinggang akibat duduk lama. Ramai responden berasa sakit pinggang akibat duduk terlalu lama semasa kelas dalam talian, iaitu 70,5%. Manakala hanya 29,5% responden tidak berasa sakit pinggang. Soalan terakhir adalah tentang merasa terputus hubungan sosial. Bilangan orang responden yang merasakan bahawa kelas dalam talian telah memutuskan dan tidak memutuskan hubungan sosial adalah sama. Terima kasih. Okey, terima kasih Chai Wong. Teruskan yang lain. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal Faiz bin Nur Azizam. Nombor metrik B092010377377. Okey, saya akan bentangkan bahagian cadangan. Okey, antara cabaran yang dihadapi ialah kos internet yang tinggi, kemudahan internet yang terhad, tempat pembelajaran yang tidak selesa dan tak berkesanan pembelajaran yang rendah. Yang pertama adalah cadangan universiti perlu buat adalah pihak universiti perlu menyediakan kemudahan internet dengan mengadakan wifi di setiap sudut universiti. Walaupun kos pemasangan agak mahal, tapi ia agak baloi dan pelajar juga tidak akan bising. Yang kedua, cadangannya adalah pihak universiti juga perlu menawarkan bantuan komputer riba percuma kepada pelajar B40. Hal ini kerana pihak universiti mengambil berat terhadap bajikan pelajar yang kurang kemampuan. Baiklah, terima kasih. Dah habis dah? Saya punya bagian cadangan. Vishnu dah? Ya, sir. Salam sejahtera, saya Sri Vishnu Jayasilan. Materi nombor saya B0920104046. Saya nak terangkan pasal kesimpulan kajian ni. Okay. Kesimpulannya, kajian ini kita telah mengenal pasti masalah-masalah serta kewangan para mahasiswa UTM sepanjang proses pembelajaran di atas talian. Kajian ini juga telah mengenal pasti kekangan kemudahan bagi sesi pembelajaran berlangsung sama ada di rumah atau di kolej kediaman UTM dan mengenal pasti kesihatan dari segi mental dan fizikal ketika sesi kuliah berlangsung bagi mahasiswa UTM. Sebagai rumusan, daripada dapatan yang diperolehi hasil daripada kajian literatur dan soal selidik yang diedarkan kepada mahasiswa Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM sebagai responden, dapatlah disimpulkan bahawa sememangnya pembelajaran dalam talian yang dilaksanakan bagi menggantikan kaedah pembelajaran secara bersemuka berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia menjadi satu kejutan kepada golongan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan menghadapi cabaran serta impak pelaksanaan pembelajaran dalam talian kepada akademik dan gaya hidup masing-masing. Hal ini kerana bukan semua mahasiswa dapat menerima perubahan ini dengan mudah kerana belajar di alam maya bukan sahaja memerlukan ketahanan fizikal tetapi turut melibatkan daya ketahanan emosi dan intelektual yang jika tidak diuruskan dengan sebaiknya boleh menyebabkan kemurungan dalam kalangan mahasiswa tidak mengenal bangsa atau agama. Namun begitu, cabaran yang dihadapi oleh pelajar mendapat perhatian pelbagai pihak seperti pihak kementerian, pihak universiti dan pihak kerajaan. Pelbagai bantuan dan alternatif telah diberikan kepada pelajar supaya dapat meringankan beban mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama. Lagi dah
Dalam kajian ni, kesukaran dia fokus masa kelas. Betul tak? Kajian kesukaran terhadap tata cara kelas secara atas talian. Tapi saya tengok dia fokus kepada yang lain. Bahagian gadget. Ha? Fokus kat bahagian gadget. Bahagian gadget Kenapa tak fokus kesukaran? Oh, yang sukar tu gadget lah kot. Kau macam mana? Cuba bagi tahu. Sebabkan gadget tu yang sukar, Doktor. Kita nak tahu untuk ekonomi setiap pelajar. Ada yang golongan B40, M40 dengan T20 kan. Sebab itulah kita orang lebih kepada gadget. Lebih kepada gadget lah Okey. Nak tanya, apa sebenarnya kesukaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ni? Dari sudut gadget ke, dari sudut teknikalnya ke, ataupun dari sudut yang lain? Kesukaran. Okey, siapa-siapa boleh jawab? Diorang hadapi cabaran dari segi gadget pun ada, dengan gadget lah. Lagi dari segi pembelajaran pun ada. Tapi kebanyakan pada gadget. Kenapa gadget? Sebab kalau gadget dia korang kalau datang belajar ke universiti ataupun ke asrama, dia orang kena beli internet package, lagi dia punya barang yang kegunaan, lagi selainnya. Kalau belajar dekat semuka, dia orang tak nak benda untuk beli, belajar satu. Saya nak tambah sikit, Doktor. Boleh? Cuba tambah tu. Kalau kata tadi gadget memang jadi masalah keutamaan atas sebab pembelajaran ni atas individu sebenarnya. Kan kalau kata gadget tu melibatkan lebih skop yang besar, sebab bila platform online ni memerlukan pelajar tu platform lain untuk berhubung dengan pensyarah dan juga orang kata kawan-kawan untuk buat discussion lah. Jadi bila tak ada gadget, dia tak ada cara lain dah. Kalau kata cara berhubung cara lama, dah tak relevan dengan cara sekarang lah. Jadi pembelajaran tu kalau kata ada gadget, mudah. Melainkan dia macam kata tak boleh belajar waktu sekarang. So kelas tu mungkin akan direkod. Boleh tengok di waktu yang lapang. Tapi berbalik semula kepada gadget tadilah. Kalau kata ada gadget sekalipun, tapi tak melengkapi orang kata syarat-syarat untuk berhubung macam kita buat sekarang ni, iaitu internet ataupun keadaan yang sesuai, tetap orang kata tak boleh melakukan proses pembelajaran yang sempurna lah, yang baik. Okey, itu saja untuk kelas, untuk grup ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, Doktor. Sama-sama. Okay, Doktor. Jumpa lagi, Doktor. Malam ni satu grup saja sebab kau mula lambat. Saya pun nak kena ada ambil budak tuition apa-apa. Okey, jumpa lagi. Alright, Doktor. Thank you. Sekian tip lain tu. Sekian. Apa? Nah, geng.